Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi sekali untuk kita bincangkan praktis formatif fizik tingkatan 5 2.6 iaitu prinsip Bernoulli. Okey, Bernoulli. Macam itulah. Alright, mari kita terus pergi kepada soalan nombor 1. Okay, soalan 1, nyatakan prinsip Bernoulli. Okey, apa prinsip Bernoulli? Okey, jawapannya ada kat sini. Yang pertama, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila laju pengaliran bendalih bertambah, maka tekanan dalam bendalih tersebut akan berkurang. Okey, secara mudahnya kita boleh buat macam ni lah. Kalau V dia tinggi, maka pressure dia akan rendah. Ataupun kalau V dia rendah, maka pressure dia akan tinggi. Vice versa lah. Bermaksud V ini berkadar songsang dengan tekanan. Okey, V ini laju bendalih, sama ada bendalih ni ada dua lah. Sama ada cecair ataupun gas. Kalau cecair itu biasanya air kan, ataupun tak kisahlah. Yang penting gas ni biasa udara. So, kedua-duanya ni boleh mengalir, bendalih adalah benda yang boleh mengalir. Jadi, sekiranya melibatkan cecair dan juga gas, maka kita boleh apply kepada prinsip Bernoulli. Termasuk juga prinsip Pascal dan prinsip Archimedes yang kita dah bincangkan sebelum ni. Okay, so inilah dia punya definisi bagi prinsip Bernoulli, iaitu apabila laju pengaliran bendalih bertambah, maka tekanan bendalih akan berkurang, iaitu vice versa lah. Ataupun dia adalah satu berkadar songsang. Dia adalah berkadar songsang. Kalau yang ni tinggi, yang ni rendah. Kalau laju dia rendah, tekanan dia pula jadi tinggi. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 2. Dengan menggunakan helaian kertas A4, terangkan 3 cara yang menunjukkan prinsip Bernoulli. Okey, kat sini dia dah bagi gambar dia ni. Okey, yang pertama kita buat bentuk yang macam apa sebutnya, yang lipat-lipat sini lah. Kita tiupkan udara di bawah ni. Apa yang berlaku? Kita akan dapati bahawa kertas ni dia akan tertekan ke bawah macam ni. Macam tu. Okay, dia akan turun ke bawah. Kenapa turun ke bawah? Sebab kawasan ini V dia tinggi, maka tekanan di bawah kertas itu akan menjadi kurang. Bila tekanan berkurang, maka tekanan luar, iaitu tekanan atmosfera, tekanan atmosfera akan menolak kertas ini daripada luar, sehinggalah kertas itu tertekan ke bawah. Okey, ini yang berlaku bila mana kita jadikan kawasan bawah ini berhalaju tinggi, udara itu mengalir dengan halaju tinggi, maka tekanannya akan berkurang. Okey, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua ialah kita ambil 2 helai kertas, kita tiupkan di antaranya. Boleh juga macam ni. Kita tiup di antaranya. Di antara kedua-dua ni, kalau kita tiupkan, kalau asalnya kita anggap mesti dia akan pergi ke tepi sebab daya daripada dalam, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya bila kita create satu kawasan yang berhalaju tinggi, udara itu berhalaju tinggi, maka tekanan di dalam kawasan tersebut akan menjadi rendah. Maka tekanan luar, atmospheric pressure juga, tekanan atmosfer akan menolak kertas itu daripada luar, sehingga kertas itu menjadi rapat antara satu sama lain. Kamu juga boleh tengok video nanti cikgu akan sertakan video ni, iaitu belon yang kita tiupkan di tengah ni, maka dia akan semakin mendekati satu sama lain. Dan juga ada juga kalau sekiranya kita ada hair dryer, sebabkan ini kawasan aliran laju udara yang tinggi, kalau kita letak bola pingpong kat sini, dia akan terapung. Okey, kenapa terapung? Sebab tekanan di kawasan ni laju tinggi, maka tekanan dia rendah. Maka tekanan yang tinggi daripada luar akan menekan bola itu supaya dia kekal di dalam turus udara itu. Okey, dia tidak keluar. Alright, nanti pun cikgu akan masukkan video ni insyaAllah. Okey, dan yang ketiga. Yang ketiga ini kita ada satu kertas, kita tiupkan udara di atas bahagian kertas. Macam ni, kita boleh tiupkan juga. Okay. Ni tak ni lah sebab cikgu ada kipas kat sebelah tu, dia ganggu. Macam tu. Ni boleh. Kalau kita tiupkan di atas ini, maka dia akan terangkat macam ni. Kenapa? Kawasan ini laju dia tinggi, maka tekanan dia akan menjadi rendah. Maka apa yang berlaku? Udara daripada bawah ini, tekanan dia akan cuba untuk
mengisi ruang udara yang telah kita tiup tadi tu. Sebenarnya bila kamu tiup udara itu supaya menjadi dia berhalaju tinggi, kamu mensesarkan udara di situ. Maka kandungan udara di situ berkurang. Udara dari tempat lain cuba datang untuk mengisi ruang. Sebab kita dah belajar udara juga adalah satu jenis jirim yang mana dia bersifat mengisi ruang dan juga mempunyai jisim. Has mass and occupy space. Okay, sama macam ni lah, maka getah ni kita akan dapati dia akan naik ke atas. Macam ni. Maka ada daya yang menolak daripada bawah ni. Okay. Okey, ini antara 3 contoh mudah yang kita boleh gunakan kertas A4. Alright, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Rajah 2.53 menunjukkan keratan rentas sebuah sayap sebuah kapal terbang semasa kapal terbang itu memecut di sepanjang landasan dan mula berlepas dari landasan. Okey, kita tahulah kapal terbang ni bila nak berlepas dia perlukan satu kelajuan tertentu. Dia ambil lajak dulu lah sebelum dia boleh dapat terbang, sebab dia dah menghasilkan halaju udara yang cukup untuk menghasilkan daya angkat. Kat bawah ni nama dia adalah lift force, daya angkat, bukan daya apung. Daya apung untuk prinsip Archimedes, untuk menolak daya angkat. Okay, lift force. Okay, so dengan bantuan gambar rajah berlabel, terangkan bagaimana daya angkat dihasilkan semasa kapal terbang berlepas. Okay, termasuk juga daya angkat beserta dengan sudut serangan ini ya. Sudut serangan ini main peranan juga. Okay, mari kita tengok jawapan dia. So, kalau kita tengok, pengaliran udara dengan halaju yang tinggi menghasilkan kawasan tekanan yang rendah. Di atas ni, halaju dia lebih tinggi. Maka tekanan dia di atas rendah. Kenapa? Bentuk aerofoil ini memainkan peranan. Kerana kat bawah ni, kalau kita tengok dia flat, dia straight. Bila straight ni, kalau kita ambil lah jarak, kita kata ni A, ini C, ini B. Kalau sekiranya A bergerak dia nak ke C, direct melalui bawah, dia akan lebih cepat sampai berbanding dengan A, B, C. Kalau bergerak dengan halaju yang sama, pasti A ke C akan sampai dulu. Sebab apa A, B, C lambat sikit? Sebab jarak dia lebih jauh. Bila jarak dia lebih jauh, sekiranya bergerak dengan halaju sama, angin bawah akan sampai dulu. Jadi untuk mengelakkan tertinggalnya angin tu kat sini, ada vacuum kat sini, tak boleh. Maka apa yang berlaku? Angin di atas ni, dia terpaksa bergerak dengan lebih laju. Supaya sampai pada waktu yang sama di belakang dekat C ni. Maka atas ni akan menghasilkan kawasan berhalaju tinggi dan menghasilkan kawasan itu juga bertekanan rendah. Jadi kat bawah ni halaju dia rendah. Apa berlaku pada pressure dia? Pressure dia akan meningkat. So, tekanan itulah akan menolak sayap ni untuk ke atas untuk menghasilkan daya angkat. So, perbezaan tekanan. Ni poin penting. Iaitu perbezaan tekanan antara bahagian bawah sayap dengan atas sayap menghasilkan daya angkat. Berserta dengan sudut serang. Sudut serang ni main peranan juga. Bila sudut serang itu lebih besar, maka daya angkat yang terhasil akan lebih tinggi. Okay? Memanglah kat sini ada daya seretan disebabkan oleh udara, maka daya angkat yang terhasil ialah paralel lah ataupun berserenjang. Bukan paralel, dia adalah perpendicular. Berserenjang dengan daya seretan, maka dia akan menolak kapal terbang tu naik ke atas. Okay, boleh kamu baca kat sini. Bentuk aerofoil menyebabkan udara mengalir halaju tinggi di sebelah atas dengan halaju rendah di sebelah bawah sayap. Sebab apa? Bentuk tadi lah. Yang atas tu jauh, yang bawah dekat. Maka yang jauh tu dia terpaksa lebih laju. Sebab tu dia akan menghasilkan halaju tinggi di sebelah atas. Tekanannya rendah. Menurut prinsip Bernoulli, di sebelah atas sayap adalah kawasan tekanan udara rendah. Di sebelah bawah sayap, tadi atas sayap, adalah kawasan tekanan udara tinggi. Okay. Perbezaan tekanan udara ini menghasilkan satu daya paduan. Daya paduan itu adalah daya apa? Daya angkat. Daya paduan ini adalah daya angkat ke atas. Daya angkat ke atas, daya paduan ke atas ataupun daya angkat yang mengangkat kapal terbang naik ke udara. Okey, itu poin yang disebutkan daya paduan ke atas. Mengangkat kapal terbang. Alright. So, lepas tu kita tengok pula dari segi kecondongan ataupun sudut serang ini. Kecondongan sayap menghasilkan satu sudut serang, maka aliran udara di bawah sayap dikenakan daya tindakan. Ni ada daya tindakan dan dipesong. Alright. Sayap mengalami daya tindak balas yang menyumbang kepada daya angkat. Okey, ini tambahan lagi lah. Sebab apa ada daya sudut serang ini
menolak dia ke atas lagi untuk menghasilkan daya angkat yang lebih besar. Okey, jadi 3 soalan je kan? Alright, selesai untuk praktis formatif 2.6. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, bolehlah kamu share kepada kawan-kawan kamu dan jangan lupa komen dan subscribe channel Cikgu. InsyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.